Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dialog Fikrah Kuibs 3.0 yang berlangsung pada 19 Ogos yang lepas, Ustaz Nur Derus ada membuat beberapa kenyataan dan pertanyaan berkenaan kesahihan hadis jariah dengan lafaz Ainallah yang terkandung dalam Sahih Muslim. Kenyataan-kenyataan tersebut bagi saya adalah agak bahaya, maka saya mengusahakan video ini bagi menjelaskannya. Sebelum itu, ayuh kita dengar apa yang beliau katakan. Terima kasih kepada Suara Sunnah untuk potongan video ini. Tiada kepastian. Imam Muslim mensahihkan kisah jariah Mu'adh bin Hakam dengan lafaz Ainallah. Lafaz itu, hadis itu secara keseluruhan sahih. Tetapi lafaz itu sendiri. Kenapa? Imam Muslim mensahihkan bahagian hadis yang berkaitan dengan hukum solat dan perubatan. Itu kita tidak nafikan. Sebab hadis itu panjang. Dia ada lebih kurang dalam 3 bahagian. So ada ulama meriwayatkan bahagian pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang penuh. Jadi bila Imam Muslim meriwayatkan semua ketiga-tiga bahagian kisah ini, adakah Imam Muslim nak katakan bahawa kesemua lafaz yang ada dalam sahih ini, hadis ini adalah sahih? Kita tengok, beliau tidak menyebutkan bahagian ujian hamba wanita dalam bab pembebasan hamba. Kita tak jumpa hadis di dalam bab pembebasan hamba. Tetapi dalam Kitabus Shalah, kalau boleh tengok di sini, Kitabus Shalah, minta maaf lah kecil sangat. Ada hadis Mu'adh bin Hakam, dan dalam Kitabut Tib ada hadis Mu'adh bin Hakam. Tetapi kita tak jumpa dalam bab pembebasan hamba. Kalaulah hadis ni pada dataran sahih yang paling tinggi, kenapa Imam Muslim tak masukkan dalam bab pembebasan hamba? Itu persoalan, ya, persoalan. Dan ulama tidak ijma' untuk mengamalkan semua yang berada dalam Sahihain, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Ulama tidak ijma'. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam An-Nukat ala Ibn Salah, dia kata apa? Dia rad, ya, apa yang dikatakan oleh An-Nawawi dan juga Al-Bulqini. Dia kata, macam mana kita boleh kata bahawa ulama ataupun umat bersepakat untuk terima dan amalkan semua yang berada dalam Sahihain? Dia tak setuju. Sebab dia kata ada hadis-hadis yang memang ditinggalkan, ulama tidak amalkan. Ada hadis itu sahih tapi tidak diamalkan. Kerana apa? Kerana liwujudi mu'arid, ada mu'arid, ada nasikh ataupun ada mukhassis. Saya nak fokus kepada mukhassis ini. Mukhassis ini adalah mufassir yang mentakhsiskan makna dia, maksud dia, tanpa menafikan kesahihan hadis tersebut. Baik, sebelum bermula ingin saya nyatakan bahawa video ini dan semua video saya yang lain adalah di atas kapasiti peribadi saya. Tiada sesiapa yang meminta saya buat video untuknya dan saya pun tidak buat video bagi pihak sesiapa. Ia adalah atas kapasiti peribadi saya. Okey, ayuh kita mulakan. Saya akan jelaskan dalam bentuk poin-poin, ya. Pertama, sama-sama kita maklum bahawa tingkatan kesahihan kitab-kitab hadis selepas Al-Quran ialah tingkatan pertama, hadis yang dikeluarkan secara bersama oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih masing-masing. Ini lazim disebut sebagai muttafaqun alaihi, bermaksud yang disepakati ke atasnya. Bermaksud hadis yang sama itu disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tingkatan kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sementara tingkatan ketiga ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kedua, apabila dikatakan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan atau Sahih Muslim adalah sahih, maka ia sahih dari aspek sanad dan matan. Apabila dikatakan matan, ia merujuk kepada teks hadis sekaligus lafaz hadis. Ini kerana daripada lafaz itulah dikeluarkan dalil, dijadikan dalil, baik dalam hal akidah maupun fiqh. Ketiga, Imam Abu Al-Husain, Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi yang lahir tahun 206 Hijrah dan wafat tahun 261 Hijrah telah melakukan rehlah, yang ini pengembaraan mencari dan meriwayatkan hadis yang luas.
Ini sebagaimana kebanyakan imam-imam hadis yang lain. Pengembaraan mereka bukan sikit-sikit, bukan dekat-dekat, tetapi jauh meluas kepada pelbagai ceruk dunia Islam. Dalam pengembaraan tersebut, Imam Muslim telah berguru dengan ramai guru, ramai tokoh, ramai imam hadis dan mendengar hadis dengan pelbagai sanad dan matan, baik yang sahih, hasan, dhaif atau yang lebih bawah daripada itu. Keempat, dalam pengembaraan tersebut sudah pasti Imam Muslim maklum tentang hadis jariah, baik dari aspek ia kisah yang sama atau berbeza, ia asalnya lafaz secara lisan atau bahasa isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan-jalan periwayatannya yakni sanadnya dan beberapa lafaz yang ada pada hadis tersebut. Demikian juga imam-imam hadis yang lain, mereka juga maklum tentang hadis jariah, baik dari aspek ia kisah yang sama atau berbeza, ia asalnya lafaz yang diucapkan secara lisan atau bahasa isyarat oleh Rasulullah dan beberapa lafaz yang ada pada hadis tersebut. Ingat tak pembentangan slide Ustaz Salman Ali ketika dialog tempoh hari 19 Ogos tu? Semua jalan periwayatan, nama-nama perawi, status jarhu wa ta'adil mereka, bertemu atau tidak bertemu antara satu sama lain. Semua itu bahkan lebih banyak lagi sebagaimana yang ada dalam slide tu, tapi lagi banyak lagi ada dalam pengetahuan para imam hadis, baik dalam bentuk ingatan, tulisan atau kedua-duanya. Cuma pada zaman mereka tak ada slide lah. Okey, bukan saja hadis jariah, tetapi ribuan hadis lain bersama jalan-jalan periwayatannya, para perawinya ada dalam pengetahuan para imam hadis. Okey, kelima, imam-imam hadis yang maklum dengan hadis jariah akan mengeluarkan, yakni dalam bahasa kita meriwayatkan hadis yang mereka dengar dengan lafaz yang mereka dengar dalam kitab masing-masing. Demikian juga bagi Imam Muslim. Cuma bezanya, Imam Muslim sejak awal telah meletakkan syarat untuk menghimpun hadis yang sahih sahaja dalam kitabnya. Justru daripada beberapa sumber asal yang ada, daripada pelbagai jalur periwayatan atau sanad yang ada, daripada pelbagai lafaz yang ada, beliau akan memilih, beliau akan menyaring, akan filter dan meletakkan yang sahih sahaja di dalam kitabnya. Oleh itu, kewujudan hadis jariah dengan lafaz yang berbeza-beza dalam kitab hadis yang berbeza-beza bukanlah hujah untuk meragui lafaz ainallah yang terdapat dalam Sahih Muslim. Kerana kitab-kitab hadis yang lain tersebut, imamnya atau penyusunnya tidak mensyaratkan untuk meletakkan hadis yang sahih sahaja dalam kitab mereka itu. Keenam, hadis yang terkandung dalam kitab Sahih Muslim, ia bukan sekadar menepati syarat sahih di sisi Imam Muslim, tetapi juga menepati syarat sahih guru-guru Imam Muslim. Perkara ini boleh dirujuk kepada kenyataan Imam Muslim sendiri sebagaimana tangkap layar di sebelah. Di akhir hadis nombor 612 atau penomboran lain, hadis nombor 404. Sama-sama kita baca ya. Daripada tangkap layar saya itu, faqala lahu Abu Bakrin. Okey, seseorang yang bernama Abu Bakrin, nama penuhnya ada di situ. Okey, Abu Bakrin ibnu Ukhti Abin Nadir ya. Okey, beliau bertanya, faqala lahu, beliau bertanya kepada Imam Muslim. Fahadisu Abi Hurairah. Okey, bagaimana dengan hadis Abu Hurairah? Imam Muslim menjawab, faqala huwa sahihun, yakni wa iza qara'a fa'ansitu. Okey, maka Imam Muslim menjawab bahawa ia sahih. Yang ini hadis yang bermaksud apabila imam membaca di dalam solat, maka diamlah bagi solat subuh, maghrib, isyak. Apabila imam membaca, diam. Okey, kita sebagai makmum diam di belakang. Okey, kemudian Imam Muslim menyambung lagi. Faqala huwa indi sahihun, ia di sisiku adalah sahih. Faqala, berkata Abu Bakar, lima lam tada'hu ha huna,
Kenapa kamu tidak meletakkannya di sini? Bermaksud letakkannya dalam kitab sahihmu ini. Imam Muslim menjawab, qala laisa kullu syai'in indi sahihin wada'tuhu hahuna innama wada'tu hahuna ma ajma'u alaihi. Imam Muslim menjawab, tidaklah setiap sesuatu hadis yang sahih di sisiku aku meletakkannya di sini, yakni dalam kitab sahihnya itu. Sesungguhnya aku hanyalah letak di sini apa yang disepakati ke atasnya. Kita ulang balik apa yang saya gariskan merah itu. Okey, ini jawapan Imam Muslim yang sangat penting. Laisa kullu syai'in indi sahihin wada'tuhu hahuna. Bukanlah setiap sesuatu hadis riwayat yang sahih di sisi Imam Muslim dia letak dalam kitabnya. Innama wada'tu hahuna ma ajma'u alaihi. Sesungguhnya aku hanya meletak di sini apa yang disepakati ke atasnya. Hadis yang disepakati kesahihannya barulah dia letak dalam kitab sahih Muslimnya itu. Okey. Baik, daripada kenyataan Imam Muslim ini sendiri dapat kita ketahui bahawa hadis-hadis dalam kitab sahih Muslim adalah apa yang disepakati kesahihannya. Ia bukan sahih sekadar penilaian Imam Muslim seorang, tetapi sahih yang disepakati kesahihannya. Ringkasnya, ia adalah hadis sahih pada martabat yang tinggi. Okey. Ketujuh, Imam Muslim yang kenyataan Imam Muslim yang baru kita baca tadi menimbulkan perbincangan di kalangan para ahli ilmu, khasnya di kalangan para ahli hadis selepas zaman Imam Muslim ya. Ada dua perbincangan. Perbincangan pertama, apabila Imam Muslim berkata hadis sahih yang disepakati ke atasnya, yang disepakati kesahihannya, siapakah yang mensepakati kesahihan tersebut? Apakah seluruh ulama pada zaman itu? Apakah seluruh ahli hadis pada zaman itu? Apakah beberapa orang tertentu pada zaman itu? Di antara beberapa pendapat ini, yang paling tepat menurut kajian saya adalah ia merujuk kepada guru-guru Imam Muslim. Maksudnya, hadis-hadis yang Imam Muslim masukkan dalam kitabnya ialah apa yang disepakati kesahihannya oleh guru-gurunya. Dan salah seorang guru Imam Muslim ialah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Okey, perbincangan kedua pula, jika ia adalah hadis-hadis yang disepakati kesahihannya, kenapakah ada beberapa hadis yang apabila disemak semula oleh ahli hadis terkemudian didapati memiliki kelemahan di dalamnya? Okey, persoalan ini ataupun perbincangan ini membuahkan banyak pendapat dan silang pendapat. Namun cukup untuk saya katakan di sini, kitab yang sempurna hanyalah Al-Quran. Adapun kitab-kitab selain itu, ia pasti memiliki kekurangan. Kitab Sahih Muslim adalah kitab yang menghimpun hadis-hadis sahih yang disepakati kesahihannya oleh guru-guru Imam Muslim. Namun, ia bukanlah kitab yang sempurna, kerana yang sempurna hanyalah satu, yang ini Al-Quran. Oleh itu, jika seseorang ahli hadis, saya ulangi ya, ahli hadis memiliki penghujahan yang kuat untuk menilai sesuatu hadis dalam Sahih Muslim sebagai lemah, dipersilakan. Pun begitu, hendaklah dia ambil maklum bahawa dia sedang berbeza pendapat dengan hadis yang telah disepakati kesahihannya. Okey, poin ke-8. Demikianlah umat Islam baik dari kalangan para ulama maupun orang awam menerima hadis-hadis dalam Sahih Muslim sebagai hadis yang sahih. Termasuklah hadis jariah dengan lafaz Ainallah. Hanabilah yang kini dikenali sebagai Salafiyah menerima hadis tersebut sebagaimana adanya, bahawa Allah di langit sebagaimana yang layak bagi Allah. Ini bukan semata-mata berdasarkan hadis Ainallah, semata-mata berdasarkan hadis jariah, tetapi juga berdasarkan sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis sahih yang menerangkan Allah di langit sebagaimana yang layak bagi Allah.
Allah di langit tidak bererti Allah bertempat, mahupun memerlukan tempat, kerana tempat hanyalah bagi makhluk dan maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Tidak ditanya Allah di langit utara ke, selatan ke, timur ke, barat ke, kerana yang bertanya itu adalah mereka yang jauh dalam dirinya, memiliki pemikiran, memiliki keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebab tu mereka bertanya. Adapun bagi kami tak timbul soalan seperti itu. Adapun selain Hanabilah, selain Salafiyah, mereka juga menerima hadis jariah dengan lafaz Ainallah. Cuma mereka mentakwilkan soalan itu dan jawapannya sebagai menunjukkan ketinggian Allah dalam rangka menyucikan Allah daripada bertempat. Ringkasnya, aliran yang berbeza menerima hadis jariah dengan lafaz Ainallah. Cuma mereka menempuh cara yang berbeza untuk menyucikan Allah daripada sesuatu yang menunjuk kepada tempat, kerana tempat hanyalah untuk makhluk dan maha suci Allah daripada bertempat atau memerlukan tempat. Okey, ke-9, berdasarkan penjelasan saya daripada poin pertama sehingga ke-7 tak silap, okey, tertolaklah kenyataan Ustaz Nurdarus yang mengatakan, saya bacakan semula, tiada kepastian Imam Muslim mensahihkan hadis jariah dengan lafaz Ainallah. Lafaz itu, hadis itu secara keseluruhan sahih, akan tetapi lafaz itu sendiri. Saya berkata, berdasarkan poin pertama sehingga 7, 8 tadi yang saya kemukakan, kita dapat katakan secara pasti bahawa seluruh hadis jariah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah sahih, termasuklah lafaz Ainallah. Tiada kepastian ni hanyalah bagi orang yang tidak tahu manhaj Imam Muslim dalam penyusunan kitab sahihnya. Baik, poin ke-10, Ustaz juga menyatakan, sebagaimana yang kita semua dengar dalam potongan video tadi, saya nukilkan semula, Imam Muslim mensahihkan bahagian hadis yang berkaitan hukum solat dan perubatan. Itu kita tidak nafikan. Saya tertanya-tanya, di mana Ustaz dapat maklumat bahawa Imam Muslim mensahihkan bahagian hadis yang berkaitan hukum solat dan perubatan sahaja? Ya, hadis itu panjang. Sila rujuk dalam kitab Sahih Muslim, hadis nombor 836, atau penomboran lain hadis nombor 537. Pada mulanya ia berkaitan hukum berbicara, bercakap dalam solat, diikuti hukum mendatangi dukun dan mempercayai nasib baik dan buruk. Kemudian barulah tentang hamba jariah. Apapun, keseluruhan hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Keseluruhan hadis ini termasuk dalam apa yang diperkatakan oleh Imam Muslim yang saya kemukakan tadi, bahawa sesungguhnya, berkata Imam Muslim, sesungguhnya aku hanyalah letak di sini apa yang disepakati ke atasnya. Jadi keseluruhan hadis itu adalah apa yang disepakati ke atasnya. Mana datang idea bahawa Imam Muslim mensahihkan bahagian pertama dan kedua sahaja? Okey, saya pandang serius perkara ini, ya. Boleh pula pandai-pandai mengatakan Imam Muslim mensahihkan sebahagian sahaja. Okey, ke-11, berlaku contradiction di sini, berlaku percanggahan di sini. Pada mulanya dalam potongan video yang kita dengar tadi, Ustaz berkata hadis itu secara keseluruhan adalah sahih, cuma lafaz Ainallah yang tiada kepastian ia sahih. Tetapi kemudian Ustaz membahagikan hadis kepada 3 bahagian dan menyatakan bahagian pertama berkaitan hukum solat, bahagian kedua berkaitan perubatan yang disahihkan oleh Imam Muslim. Ini mengisyaratkan bahagian ketiga hadis yang berkaitan hamba jariah adalah tidak sahih. Macam mana pula tu? Okey, poin ke-12, Ustaz mengemukakan sebab mengapa dia berpendapat lafaz Ainallah dalam Sahih Muslim adalah tidak sahih.
Sebagaimana yang kita dengar daripada potongan video tadi, Ustaz membahagikan hadis yang panjang itu kepada 3 bahagian. Kata Ustaz, bahagian pertama dan kedua adalah sahih kerana ada dalam kitabus salat dan kitabut tib. Namun bahagian ketiga, iaitu ujian ke atas hamba jariah, tidak ada dalam bab pembebasan hamba. Seterusnya, Ustaz bertanya, saya nukil semula, kalaulah hadis ini berada pada dataran sahih yang paling tinggi, kenapa Imam Muslim tidak masukkan dalam bab pembebasan hamba? Itu persoalan. Sebelum menjawab soalan ini, ingin saya jelaskan kepada para penonton yang dirahmati Allah yang mungkin tidak faham. Pertama, apabila dikatakan kitabus salat, kitabut tib dan kitab pembebasan hamba, ia masih merujuk kepada satu kitab yang sama, yang ini Sahih Muslim. Cuma Sahih Muslim ini dalamnya terbahagi kepada beberapa chapter. Chapter inilah yang dimaksudkan dengan kitabus salat, kitabut tib dan sebagainya. Kemudian bagi setiap kitab, bagi setiap chapter, ada pula bab-bab yang kecil di bawahnya, yang kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai sub-chapter. Sebagai contoh, hadis jariah yang kita sedang bincang ini duduk dalam kitab Sahih Muslim, kitab solat, bab haramnya berkata-kata dalam solat dan penghapusan hukum yang membolehkannya. Okay, so we are still referring to Sahih Muslim. Okay, ini saya bawa jilid 1 ya. Sebenarnya ada 4 jilid atau 5 jilid bergantung pada penerbit. We are still talking about the same book. Cuma pembahagian chapter dalam Sahih Muslim dia disebut sebagai kitab. Okay, dan pembahagian pula sub chapter di bawahnya disebut sebagai bab. Sebab kalau kita tak pegang kitabnya, susah nak faham ataupun boleh jadi salah faham. Macam ini dua kitab yang berbeza ke? Kita cakap kitab mana pula ni? Okay, we are still talking about Sahih Muslim. This whole video, keseluruhan video ni kita masih cakap tentang Sahih Muslim saja ya. Okay, baik. Kedua, pembahagian kitab atau chapter dalam Sahih Muslim dilakukan oleh Imam Muslim sendiri. Pembahagian dan penamaan bab-bab kecil di bawah setiap kitab, yakni sub-chapters under each chapter, itu dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab itulah pada penamaan sebahagian bab itu, kita akan dapati ia sesuatu yang selari dengan fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Okey, ini sebagai ilmu tambahan bagi mengelakkan kekeliruan. Tak apa, mudah cerita, sekali lagi kita hanya berbicara tentang satu kitab, yang ini Sahih Muslim. Seterusnya apabila saya sebut chapter, yang saya maksudkan ialah kitab-kitab dalam Sahih Muslim itu sendiri. Baik, kembali kepada soalan Ustaz. Meskipun Ustaz bertanya, saya menjawab dengan bertanya kembali. Sejak bila kesahihan sesuatu hadis bergantung kepada faktor sama ada hadis itu duduk dalam sesuatu chapter atau tidak? Ini ilmu hadis datang daripada mana ni? Okey, khusus bagi kitab Sahih Muslim, di manakah Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi menerangkan bahawa hadis-hadis dalam kitab Sahih Muslimnya hanya menduduki dataran sahih yang paling tinggi apabila hadis itu beliau susun dalam chapter yang berkaitan dengan hadis tersebut. Tak ada ya. Ia tidak pernah menjadi kriteria, tidak pernah menjadi kayu ukur penentuan kesahihan sesuatu hadis dalam disiplin ilmu hadis secara umum mahupun manhaj penyusunan Sahih Muslim oleh Imam Muslim secara khusus. Ke-13, jika kita menyimak mukaddimah Sahih Muslim yang ditulis sendiri oleh Imam Muslim rahimahullah, beliau beberapa kali menyatakan bahawa beliau tidak akan mengulang-ulang sesuatu hadis kecuali apabila benar-benar perlu. Mungkin atas faktor sanad, mungkin atas faktor matan atau kedua-duanya. Jika tiada keperluan, beliau tidak akan mengulanginya supaya kitab sahihnya itu tidak menjadi tebal
dipenuhi dengan hadis yang berulang-ulang. Sila rujuk Muqaddimah Sahih Muslim oleh Imam Muslim sendiri. Baik, tak apa. Katakanlah Imam Muslim mahu meletakkan hadis jariah dalam chapter yang betul. Kenapa Ustaz mengkhususkan kepada chapter pembebasan hamba sahaja? Ia boleh duduk dalam chapter berbuat baik, menghubungkan silaturahim dan adab, kerana ia ada kaitan dengan seorang tuan yang berbuat baik kepada hambanya, yakni jika telah terlanjur mengasari hambanya, apakah yang patut dilakukan. Hadis jariah juga boleh duduk dalam chapter iman kerana ada kaitan dengan keimanan seorang hamba. Maka hadis jariah tersebut kalau nak letak dalam bab-bab yang tertentu, dalam chapter-chapter yang tertentu, patut berada dalam 3 chapter. Pertama, chapter pembebasan hamba. Kedua, chapter berbuat baik. Ketiga, chapter keimanan. Ini akan menyebabkan hadis itu berulang 3 kali dan ia menyalahi manhaj Imam Muslim dalam menyusun kitab sahihnya itu. Sejak awal lagi beliau telah berkata beliau tidak mahu mengulang-ulang sesuatu hadis melainkan benar-benar perlu. Justru bagi Imam Muslim cukup dibiarkan hadis jariah bersama riwayat yang penuh daripada Muawiyah bin Al-Hakam meskipun ia duduk dalam chapter solat. Okey, ke-15, di akhir potongan video, Ustaz menukil kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahawa bukan semua hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan atau Sahih Muslim boleh diamalkan. Saya katakan itu betul. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri telah mengamalkan hadis ini dalam perbincangan berkaitan sifat Allah dalam kitabnya Fathul Bari, sebagaimana yang telah saya tunjukkan dalam video sebelum ini yang berjudul 8 soalan kepada Ustaz Nurdarus. Sedikit perincian tambahan yang saya tertinggal daripada video 8 soalan itu. Dalam kitab Talqisul Habir fi Takhrij Ahadis Ar-Rifa'i Al-Kabir, edisi Maktabah Syamilah jilid 3 muka surat 479 dan seterusnya, Al-Hafiz Ibnu Hajar telah mentakhrij beberapa lafaz berkaitan hadis jariah ini. Beliau mengakui bahawa pada lafaz-lafaz ini terdapat perselisihan yang banyak. Pun begitu, beliau tidak mensahihkan ataupun mendaifkan mana-mana lafaz dalam kitab Talqish Al-Habir itu, ya. Oleh itu cukup bagi kita dengan apa yang beliau kemukakan dalam Fathul Bari bahawa lafaz Ainallah sebagaimana Sahih Muslim boleh diterima dan diamalkan dalam perbahasan sifat Allah. Baik, demikian penjelasan saya, demikian 15 poin. Moga-moga ia dapat menjadi pengenalan yang baik tentang kitab Sahih Muslim dan manhaj Imam Muslim dalam menyusun kitabnya itu. Sebagaimana yang saya katakan di awal video ini, kenyataan Ustaz Nurdarus bagi saya adalah bahaya kerana dibimbangi pada kemudian hari ada orang lain yang tidak bersetuju dengan sesuatu lafaz hadis dalam Sahih Muslim, lalu dia berhujah tiada kepastian Imam Muslim mensahihkan lafaz ini, atau dia tidak bersetuju dengan sesuatu hadis atau sebahagian daripada satu hadis dalam Sahih Muslim, lalu dia mendaifkannya dengan hujah ia tidak berada dalam chapter yang betul. Sebab penghujahan seperti ini tidak berdasarkan ilmu hadis secara umum, tidak juga berdasarkan manhaj Imam Muslim dalam menyusun kitab Sahih Muslimnya itu. Okey, suara pun dah tersangkut, maknanya kena berhentilah. Baik, okey. Sehingga sini saja saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.